Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1230. Antara paparan utama. Pakatan Harapan komited agenda reformasi. Bagaimana caranya Perikatan Nasional selamatkan kita? Apa khabar keselamatan negara? Belanjawan 2023 sia-sia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Penerangan Keadilan Malaysia Fahmi Fazil berkata laporan berita yang tersebar luas kemarin yang menggambarkan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka kerjasama kepada Perikatan Nasional atau Gerakan Tanah Air GTA adalah tidak tepat. Katanya keadilan tidak berhasrat untuk menjalinkan kerjasama dengan kedua-dua gabungan tersebut sebagai sekutu menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ini tidak benar. Pendirian keadilan dan Pakatan Harapan amat jelas, iaitu fokus utama kami adalah untuk memperkukuh Pakatan Harapan itu sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa sebarang kerjasama dengan mana-mana parti menjelang pilihan raya umum ke-15 tidak hanya tertumpu kepada usaha menumbangkan UMNO Barisan Nasional, tetapi mesti berteraskan prinsip-prinsip agenda reformasi, tata kelola yang baik dan melawan rasuah. Oleh itu, keadilan tiada hasrat untuk mengadakan perbincangan kerjasama pilihan raya dengan GTA dan PN, kata pengarah komunikasi Pakatan Harapan itu. Dalam sidang media petang kemarin, Anwar menjelaskan beberapa media tidak menyiarkan syarat yang ditetapkan. Pihak yang mahu bekerjasama mestilah menerima dasar-dasar utama Pakatan Harapan. Come together itu memang kenyataan yang lunak. Kita harus bersatu. Bersatu untuk apa? Ada orang bersatu nak rompak. Ada bersatu dengan macam cerita persatuan 40 penyamun, dia bersatu juga. Jadi bersatu tu mesti bersandarkan kepada beberapa prinsip yang jelas. Pertama, umpamanya, tata kelola yang baik. Keduanya, menolak rasuah. Ketiganya, tidak bersetuju dengan kaedah ataupun dasar perkauman atau kefahaman agama secara fanatik yang menidakkan kehadiran yang lain. Itu prinsip-prinsip yang utama. Kalau setuju, silakan. Ini bukan milik monopoli mana-mana parti. Kata Anwar petang tadi. Beliau berkata apa-apa kerjasama mesti terikat kepada prinsip. Menurut beliau, tidak cukup dengan hanya bekerjasama untuk menumbangkan UMNO. Anwar membangkitkan ramai yang terpalit dengan rasuah besar seperti yang didedahkan dalam kes Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB. Katanya mereka mesti menjelaskan isu itu dahulu juga berhubung dengan wang yang dikumpul seperti dalam Pandora Papers. Kami komited dengan agenda reformasi, agenda Pakatan Harapan. Tambahnya, Parti Pejuang yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir dilihat sebagai parti perkauman. Sementara itu, Perikatan Nasional pun turut dianggotai oleh PAS yang dianggap sebagai parti yang dipenuhi golongan fanatik agama dengan mengkafirkan pihak lain yang berbeza fikrah politik dengan mereka. Malah sehingga hari ini, akhbar dah rasmi PAS Harakah Daily masih lagi meratib kononnya DAP Pakatan Harapan memperjuangkan LGBT. Sedangkan gerombolan ini semakin berani sehingga ada yang muncul semasa Kedah Fashion Week 2022, iaitu negeri yang ditakbir PAS. Sedangkan wartawan Harakah Aziz Muda kalah dalam saman fitnah yang difailkan oleh Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Pada 20 September tahun lalu, defendant pertama Aziz Muda diperintah oleh hakim supaya mengemukakan permohonan maaf secara bertulis kepada Mujahid di akhbar Harakah dan menarik balik artikelnya bertajuk Sajat, Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan dan keterlanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan PH. Kini Harakah Daily menerbitkan satu rencana tulisan Zurq Ahmad yang mengandungi hasutan yang menyatakan walaupun DAP masih belum mampu mempengaruhi majoriti orang Melayu, namun yakinlah mereka sedang menyusun strategi untuk menghancurkan Melayu Islam secara terancang. Harakah Daily 12 Oktober 2022. Siapakah yang mengehadkan cabutan nombor ekor sebanyak 8 kali dan siapakah pula menambah menjadikannya 22 kali? Siapakah hari ini yang menjarah aset dan memiskin negara yang di dalamnya ada ramai Melayu Islam?
Siapa pula yang memberi nyawa kepada kleptokrasi sehingga mereka berkuasa semula menerusi tebuk atap? Tidakkah perbuatan kleptokrasi itu merupakan bibit-bibit kehancuran kepada Melayu Islam? Jom Channel ingin mengingatkan kepada pemimpin yang terus menternak pemfitnah sebuah hadis yang mengandungi amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maqil bin Yasar Al-Muzani. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan syurga atasnya. Hadis riwayat Muslim. Ketika masih bersama dalam Pakatan Harapan, Bersatu semakin berkembang kerana ramai ahli Parlimen UMNO melompat untuk menyertai parti itu selepas pilihan raya umum ke-14. Malah nama-nama besar dalam UMNO seperti ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Wira Mas Ermiyati Samsudin Masjid Tanah dan Datuk Seri Mustafa Muhammad Jeli juga menyeberang. Aksi lompatan mereka disertai ramai lagi pemimpin UMNO sehingga ke Sabah, sama ada dalam kalangan ahli Parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri. Dengan kekuatan itu, Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin disertai oleh bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bekas Naib Presiden Keadilan Datuk Zuraida Kamaruddin dan pengikut-pengikut mereka menarik sokongan kepada Pakatan Harapan menerusi langkah Sheraton pada 23 Februari 2020. Beliau menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia dengan merampas mandat rakyat yang diberi kepada Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Tindakan tersebut sekaligus menafikan peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri seperti yang dijanjikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pimpinan Pakatan Harapan termasuk Mahyadin sendiri. Oleh kerana Mahyadin ingin mendapatkan sokongan daripada UMNO, PAS dan Gabungan Parti Sarawak, maka ditubuhkan Kabinet Mega seramai 32 menteri dan 38 timbalan menteri serta 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri. Namun ketika Bersatu menerima ramai katak-katak politik daripada UMNO dan Keadilan, parti itu juga kehilangan pemimpin tertingginya yang tidak mengikut langkah Mahyadin. Ini termasuk pengurusi Bersatu Tun Dr. Mahathir dan penyokong-penyokong yang kini menubuhkan Parti Pejuang dan bekas ketua sayap parti itu Armada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menubuhkan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Sementara itu, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Mazli Malik menyertai Keadilan. Bagaimanapun, tindakan segelintir mereka yang tidak bersetuju itu tidak menggusarkan Mahyadin buat seketika. Mahyadin masih boleh berbangga kerana setelah menubuhkan Perikatan Nasional yang disertai PAS dan Gerakan serta sokongan GPS, PBS dan STAR, kononnya akan tenggelamlah Barisan Nasional. Namun, apa yang diharapkan tidak menjadi apabila UMNO Barisan Nasional menarik sokongan kepada Perikatan Nasional pada Ogos 2021. Akibatnya, Mahyadin terpaksa meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan tugas itu diambil oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau diaibkan oleh UMNO di atas perbuatannya sendiri yang mengkhianati rakan seperjuangannya. Hari ini, seorang demi seorang pemimpin tertinggi parti itu meninggalkannya. Kemarin, bekas pengasas Bersatu Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif yang juga bekas pengerusi Biro Strategi dan Dasar parti itu menyertai Keadilan. Sebelum itu, Zuraida telah melompat meninggalkan Bersatu, hot and dry iaitu kering dan gersang kerana beliau membawa sekali jawatannya sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi ke kolam baharunya Parti Bangsa Malaysia PBM. Tidak nampak reformasi atau islah apa yang cuba dibawa oleh Bersatu. Hendak dikatakan ia lebih Islamik dengan penyertaan PAS, tidak juga. Golongan lesbian, biseksual, gay dan transgender LGBT tetap ada. Pemandu mabuk semakin menjadi-jadi kerana kilang dan kedai arak masih beroperasi seperti biasa. Konsert terbuka yang penontonnya menunjukkan aksi tidak beradab seolah-olah laluk berlaku di negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. Sementara itu, cabutan nombor ekor kembali ke 22 kali setahun setelah diturunkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 8 kali setahun. Paling mengecewakan, pimpinan PAS hanya menjadikan rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah RUU 355 sebagai alat untuk parti itu melabelkan pihak lain sebagai musuh Islam. Kini ia tidak diperjuangkan kerana rakan sekongkolnya Gerakan, MCA dan MIC adalah parti yang menentang undang-undang hudud. Mahyadin berteriak bahawa Perikatan Nasional mahu menentukan masa depan rakyat dan negara yang lebih baik, cemerlang dan gemilang. Pilihan raya ini merupakan usaha kita untuk menyelamatkan negara daripada terus terjerumus ke lembah kerosakan yang lebih dalam, katanya di Harakat Daily pada 11 Oktober lalu.
Hakikatnya lebih 35,000 rakyat Malaysia meninggal dunia kerana COVID-19 akibat kerakusan bersatu mahu merampas Sabah sehingga memaksakan pilihan raya negeri itu tak kala wabak itu begitu ganas menyerang wilayah tersebut. Jangan lupa ketika berlaku langkah Sheraton, kerajaan ketika itu sedang berperang melawan COVID-19 dan berjaya membendungnya tanpa ada satu kematian pun. Apakah itu cara bagaimana Perikatan Nasional menyelamatkan negara daripada kerosakan? Akhirnya kapal peronda luar pesisir yang pertama OPV-1 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya dilancarkan di Pelabuhan Kelang Isnin 10 Oktober lalu di limbungan TH Heavy Engineering THHE Pelabuhan Kelang pada jam 5.57 pagi. Menurut laporan media, Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Zubil Matsum berkata, THHE akan menghidupkan dan mentauliah sistem kapal, membuat ujian di laut serta menyediakan latihan kepada kru kapal selama 3 bulan sebelum majlis penyerahan kapal OPV-1 kepada Maritim Malaysia pada awal tahun 2023. Mengulas mengenai video yang tular menunjukkan kapal tersebut sengit selepas dilancarkan, beliau berkata ia bukan satu isu. Kapal tersebut dalam keadaan baik, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Pada 26 September lalu, Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Wong Kah Woh mengumumkan akan menyiasat perolehan OPV kerana pihaknya berpendirian APMM dan Kementerian Dalam Negeri KDN perlu menjelaskan kelewatan penerimaan OPV kepada Parlimen. Sebelum itu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal yang mendesak supaya PAC menyiasat kelewatan tersebut menegaskan bahawa Letter of Intent LOI dikeluarkan kepada Tamu Haji Heavy Engineering Berhad THHE pada 27 Julai 2016. Kemudian pada 27 Oktober 2016, THHE Fabricators Sdn Berhad telah membuat joint venture dengan Destiny Shipbuilding. Kata Mujahid, THHE Destiny Berhad ditubuhkan menerusi JV tersebut adalah sebagai syarat untuk mendapatkan kontrak yang THHE tiada kepakaran. Kontrak berkenaan berjumlah RM738 juta untuk membina 3 buah OPV dalam tempoh 3,5 tahun. Sejumlah RM500 juta telah dibelanjakan untuk perolehan OPV yang sepatutnya disempurnakan pada tahun 2020. Kini tarikh tersebut telah dianjakkan sehingga tahun 2023, iaitu 3 tahun terlewat daripada tarikh asal. Mujahid berkata THHE dan Destiny Shipbuilding menghadapi masalah kewangan. Isu ini turut dibangkitkan oleh DH Markets pada 12 Oktober yang melaporkan bahawa THHE sedang mendapatkan sokongan kewangan daripada kerajaan, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan 3 kapal peronda luar pesisir tersebut. Laporan itu memetik sumber yang rapat dengan syarikat tersebut bahawa keupayaan THHE untuk menyiapkan OPV pertama pada tahun ini sangat bergantung kepada sokongan kewangan daripada pihak berkepentingan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan lanjutan masa EOT berserta tarikh penghantaran fizikal baharu di bawah perjanjian tambahan baharu. THHE kini sedang berbincang dengan pelanggannya APMM Kementerian Dalam Negeri tentang cara terbaik untuk menangani cabaran yang dihadapinya, kata sumber seperti dipetik DH Markets. Hairan sungguh, RM500 juta yang sudah dikeluarkan itu dibelanjakan untuk apa pula? Kelewatan dalam penghantaran OPV ini satu daripada isu yang menghantui pertahanan negara. Projek pembinaan 6 kapal tempur pesisir atau Littoral Combat Ship LCS bernilai RM9.128 bilion dianugerahkan kepada Boston Naval Shipyard BNS oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2011. Sehingga hari ini, tiada satu pun telah dihantar kepada pihak yang berkepentingan, iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sejumlah RM6 bilion sudah dibayar bagi tujuan pembinaan 6 kapal berkenaan secara serentak. Perjanjian kontrak pada Januari 2014 menggariskan bahawa 2 buah kapal pertama sepatutnya diserahkan kepada kerajaan pada April 2019. Belum pun isu projek LCS dan OPV selesai. Kini muncul isu perolehan sistem meriam artileri tentera darat, meriam Howitzer berharga RM854 juta yang didakwa oleh Rafizi Ramli dianugerahkan secara rundingan terus kepada MA Analytics Sdn Berhad, sebuah syarikat berusia 2 tahun. Rafizi menggesa Datuk Seri Hishamuddin Hussein supaya keputusan melantik MA Analytics Sdn Berhad secara rundingan terus dibatalkan dengan segera. Sebaliknya, Kementerian Kewangan mengarahkan Kementerian Pertahanan untuk menganugerahkan projek besar ini bernilai RM854 juta secara rundingan terus kepada sebuah syarikat yang bernama MA Analytics Sdn Berhad.
Kata Timbalan Presiden Keadilan itu, syarikat tersebut mengarahnya muda-muda lagi ala-ala rider part-time masa belajar untuk membuat degree. Bagi yang muda-muda, sokonglah lagi UMNO. Sama dia sokong sama-sama, mereka akan dapat projek 854 juta. Yang rakyat biasa macam kamu sokong ramai-ramai akan jadi rider lepas graduate. Demikian bezanya antara dua kategori rakyat yang rapat dengan pemimpin UMNO dan penyokongnya rakyat biasa. Justru jika UMNO Barisan Nasional dibiarkan terus berkuasa, kita tidak dapat bayangkan apalagi projek yang menanti yang menjejaskan keselamatan negara. Kelakarnya, selepas bentang belanjawan 2023, Parlimen dibubarkan. Lepas itu berteriak kata ia bukan bajet sia-sia. Kementerian itu dalam satu kenyataan berkata bajet 2023 masih tertakluk kepada kelulusan Parlimen yang bakal bersidang semula selepas pilihan raya umum ke-15. Katanya bajet 2023 perlu dibentangkan bagi perancangan kewangan yang teratur, iaitu anggaran pendapatan, peruntukan dan perbelanjaan untuk tahun depan. Usaha menyiapkan bajet 2023 mengambil masa 6 bulan, membabitkan lebih 200 sesi libat urus bersama pihak berkepentingan serta mengkaji lebih 250 memorandum dan 12,000 cadangan. Justru pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober lalu tidak sia-sia kerana ia akan dibentangkan semula kepada Parlimen selepas pilihan raya umum ke-15. Malah kerajaan baharu boleh bersandar kepada proses libat urus yang lebih komprehensif dan menyeluruh dalam rangka persiapan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk manfaat rakyat, perniagaan dan ekonomi. Kata kenyataan itu dipetik utusan online. Kasihan sungguh kepada pihak yang telah dikerah untuk merangka bajet 2023 selama 6 bulan dan kemudian ia tidak diluluskan di Parlimen dan perlu dibentangkan semula selepas pilihan raya umum ke-15. Tidakkah itu bermaksud pembentangan pada 7 Oktober satu kerja sia-sia? Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar pula bertegas bahawa bajet 2023 yang dibentangkan Jumaat lepas bukan satu perkara sia-sia walaupun pembubaran Parlimen diumumkan pada Isnin. Beliau berkata belanjawan itu adalah komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan dibawa semula ke persidangan Dewan Rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 sekiranya Barisan Nasional memerintah semula. Betul ke Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15? Sementara itu, bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin berkata tidak ada perbahasan bagi bajet 2023. Jauh sekali kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Berkenan yang di Pertuan Agong lagi jauh. Oleh itu, bajet 2023 dari sudut undang-undang ibarat makhluk tak bernyawa. Ia tiada apa-apa faedah. Jika ada yang kritik ialah suatu yang buang masa, ianya kritikan yang sangat berasas, tegasnya. Beliau menyindir Kementerian Kewangan yang masih ada masa yang lumayan untuk dibazirkan bagi menyediakan sebuah bajet yang tak boleh diguna pakai. Semua tahu penyediaan bajet adalah kerja yang amat cerewet dan membebankan masa, wang ringgit dan tenaga, khususnya tenaga para kaki tangan awam. Memang sukar nak diterima akal setelah persiapan yang panjang diperlukan untuk sediakan bajet 2023. Selepas itu, ia sekadar dibentang dan tak ada perbahasan jauh sekali untuk diluluskan. Lalu, ia hanya sekadar bajet yang dibuang kertas dan duit, bidasnya. Beliau mempersoalkan kenapa bajet itu masih dibentangkan juga. Jawabnya, kerana ada elemen dalam politik yang penuh sedar bagaimana cara nak bermain dengan game bajet untuk menggula-gulakan rakyat untuk dapat undi rakyat. Itu sahaja. Bagi elemen politik sebegitu, undi adalah oksigen untuk mereka. Yang mereka habaq kononnya bajet itu adalah rujukan polisi yang penting bagi sektor perniagaan dan pelaburan. Itu hanya sekadar gincu pemerah bibir dan mekap tebal untuk sembunyikan kedut di wajah, sindirnya. Menurut beliau, daripada sudut perlembagaan persekutuan, bajet 2023 perlu dibentangkan semula tak kira siapa pun yang akan jadi kerajaan selepas ini. Ini kerana di bawah perkara 55-5 perlembagaan, bajet 2023 atau RUU Belanjawan 2023 telah luput sebaik sahaja Parlimen dibubarkan. Hanifah menjelaskan sesebuah bajet hanya boleh dipakai sekiranya ia diluluskan di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara tetapi tidak sempat untuk mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Ketika itu tidak kira sama ada Parlimen diprorog atau dibubar, ianya tidak akan luput berdasarkan apa yang dinyatakan di bawah perkara 55-7 Perlembagaan Persekutuan. Sedangkan bajet 2023 hanya sekadar dibentangkan sahaja. Janganlah hina rakyat seolah-olah bebal tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sia-sia, mana yang berfaedah. Rakyat yang bijak akan sentiasa memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.